Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam siaran agenda Awani Khas yang kami rakamkan sempena persidangan transformasi perundangan berhubung dengan keselamatan dan juga hak asasi manusia, hak dan tanggungjawab antara harapan dengan cabaran anjuran Peguam Negara Malaysia dan juga Razak School of Government dan juga ITBM. Jadi kita amat bertuah pada kali ini kerana kita tahu kebimbangan majoriti sebahagian besar rakyat Malaysia terhadap diri mereka dan juga keluarga mereka tentang ancaman tentang keselamatan dan juga jenayah. Masing-masing ada persepsi masing-masing tentang isu keselamatan dan jenayah. Ada mengatakan indeks jenayah di negara kita terus meningkat, tetapi pihak berkuasa mengatakan indeks makin berkurangan dari tahun ke tahun dengan pelbagai langkah dan juga inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan termasuk NKRA, jenayah dan sebagainya. Tetapi di luar sana rakyat masih lagi rasa tidak selamat apabila berada di tempat awam, apatah lagi menjaga keluarga dan juga harta benda milik mereka. Jadi bagaimana ia boleh dilakukan antara indeks jenayah, antara persepsi dan juga realiti. Jadi kita amat bertuah pada kali ini kita bersama Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Presiden Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia. Mungkin Tan Sri dalam presentation ataupun syarahan awal pagi tadi di Dewan ini mengatakan, Tan Sri mengatakan bahawa perkara berkaitan dengan keselamatan, perkara berkaitan dengan kataupun jenayah menjadi keutamaan sebahagian besar rakyat Malaysia. Kita ingin menjadi sebuah negara yang hebat menjelang 2020 dan sekarang kita menuju ke arah itu. Tetapi bagaimana kita dapat meyakinkan diri kita, terutamanya diri sendiri, keluarga kita dan juga seluruh rakyat keseluruhannya Malaysia berada di landasan yang sebetulnya. Apatah lagi kita ingin terus menarik pelaburan asing dan menjadi kataupun attraction yang utama ataupun menjadi kataupun tempat yang menarik untuk dilabur oleh pelabur-pelabur asing di luar sana. Jadi isu keselamatan, mengapa ia cukup dekat dengan rakyat Malaysia sekarang? Ya. Saya berpendapat bahawa isu keselamatan memang merupakan satu topik ataupun satu tajuk lah yang meminati banyak pihak, terutamanya rakyat itu Malaysia yang mereka rasa bahawa mereka harus diberikan satu jaminan bahawa mereka dapat menikmati keselamatan di negara kita. Dan apa yang saya anggap itu penting ialah bahawa saya cukup faham mengapa isu keselamatan ini diberikan perhatian berat, memandangkan bahawa keselamatan ini ada berkaitan dengan soal kesejahteraan masyarakat, ada berkaitan dengan kualiti hidup itu rakyat, dan memang untuk misalnya pelawat asing ataupun pelancong yang datang ke negara kita, mereka memanglah nak memilihlah sebuah negara yang selamat apabila mereka memutuskan untuk misalnya melancong dan sebagainya. Dan di samping itu juga bagi para pelabur juga adalah sangat penting kerana memanglah mereka hanya nak melabur dalam sebuah negara yang selamat. Dalam konteks Malaysia, saya dapat berinteraksi lah dengan berbagai lapisan itu masyarakat kerana saya mewakili Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, sebuah badan bukan kerajaan yang dipertanggungjawabkan untuk memperkenalkan dan melaksanakan pelbagai program pencegahan jenayah yang melibatkan masyarakat. Jadi apabila saya sempatlah berinteraksi dengan mereka, bercakap dengan mereka, salah satu soalan yang saya senantiasa timbulkan ialah bagaimana persepsi mereka terhadap isu keselamatan, dan sama ada mereka telah mengambil tahu itu misalnya usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia setakat ini, terutamanya apabila program
transformasi kerajaan diperkenalkan, di mana pihak polis pun telah memperkenalkan beberapa langkah. Ini transformasi lah untuk menangani jenayah di negara kita sehingga pihak polis dapat berusaha menurunkan kadar jenayah di negara kita. Jadi apabila saya membawa perkara inilah untuk ke pengetahuan mereka, jawapan yang saya dapatlah adalah sesuatu yang saya anggaplah adalah itu serius. Dan ramailah yang saya dapat berinteraksi ini mereka rasa bahawa mereka tak selamat. Jadi saya bertanya mengapa mereka rasa tak itu selamat, dan jawapan mereka ialah bahawa tak lama dahululah mereka pernah menjadi mangsa, pernah menjadi itu mangsa. Misalnya itu rumah pecah, itu pecah masuk, ataupun isterinya itu pernah menjadi mangsa itu peragut. Dan ada kes-kes yang itu mereka lah menceritakan itu kepada saya bahawa sungguh pun mereka dalam itu kereta itu cermin boleh pecah, dan benda-benda yang ada dalam itu kereta diambil lah, diragut dan itu sebagainya. Jadi ini ialah itu respon. Dan bila saya bertanya mereka sama ada mereka tahu bahawa pihak polis ini sekarang begitu itu gigih, berusaha sedaya upaya, mereka pun telah memperkenalkan berbagai ini program, termasuklah meningkatkan kehadiran pihak polis ataupun omnipresence polis itu sekarang menurut strategi Lautan Biru. Mereka buat rondaan bersama dengan askar, dengan tentera, dengan rela, dengan JPAM, dengan berbagai ini agensi yang lain. Sama ada mereka tahu. Mereka cakap mereka tahu, mereka memang ada baca surat khabar, tapi mereka masih itu rasa tak selamat, masih curiga lagi. Masih curiga. Itu jadilah ini boleh saya merumuskan itu memang merunsingkan saya lah, sebab saya terlibat dalam Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia. Melihat orang kata pun, kalau dari bicara Tan Sri dengan rakan-rakan di luar sana, termasuk saya juga sebagai seorang wartawan, apabila menemu ramah mangsa dan sebagainya, kadang-kadang apabila kita melihat kes-kes yang berlaku di hadapan kita, laporan media dan sebagainya, kami rasa mereka yang belum terlibat dengan ataupun belum menjadi mangsa jenayah adalah suatu yang rare, suatu yang kataupun terasing berbanding mereka yang sudah berlaku ke atas mereka kes-kes jenayah, kerana majoritinya sudah berlaku. Ada yang berulang kali, ada yang pertama kali dan sebagainya. Tak kiralah pecah rumah, pecah kereta, ragut dan sebagainya. Mungkin cara kita melihat pencegahan jenayah dalam konteks yang efektif itu perlu diberi perhatian, kerana melibatkan semua pihak, bukan hanya pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia, tetapi badan-badan sivil, individu dan juga NGO dan sebagainya. Perlu orang kata pun bergerak secara kolektif dalam menangani pencegahan jenayah dan berkata zero ataupun kosong terhadap jenayah. Kita rehat sebentar je pada kesempatan ini. Kita kembali bersama Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia. Tan Sri, bagaimana kita nak melakukan cara yang efektif pencegahan jenayah? Kerana kita tahu stakeholders ni pelbagai. Kadang-kadang kita kata pun komplain, kata berasa gusar dan sebagainya kepada satu pihak saja, pihak Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa yang ada kuasa dan sebagainya, tetapi individu, keluarga, komuniti, NGO, badan sivil dan sebagainya perlu bergerak seiring, apatah lagi dalam dunia global hari ini,
cross betul-betul cross sempadan jenayah boleh berlaku. Jenayah berlaku dalam bentuk pelbagai, online-nya, depan mata kita dan sebagainya. Pandangan Tan Sri. Ya, yang pertama suka saya menjelaskan di sini bahawa ini hari inilah kita wujud dalam satu landscape yang baru. Dan dalam itu landscape yang baru ini, memanglah saya rasa bahawa tugas untuk memerangi jenayah di negara kita semakin hari semakin mencabar. Saya nak ini adil ini dalam ini perkara ini. Pada satu pihak saya anggap ini sebagai satu dilema. Mengapa saya itu sebutkan ini dilema? Oleh kerana pada satu pihak polis itu memang mempunyai iltizam untuk memerangi jenayah. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu sendiri telah berkali-kali lah itu menyentuh isu mengenai jenayah dan betapa pentingnya untuk memperbetulkan persepsi masyarakat. Tapi di pihak yang lain ialah walaupun usaha-usaha sedang diambil, tetapi keadaan itu nampak saya lah tidak memihak memihak pihak ini polis dan mereka orang ramai masih rasa mereka tak selamat. Jadi dalam ini konteks inilah saya bagi pihak Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia lah itu sebagai ini badan yang memang banyak ni terlibat itu dalam kempen mempromosi pencegahan, dalam kempen mendidik masyarakat supaya orang ramai ini juga sebenarnya mereka juga ada tanggungjawab. Jangan itu misalnya apabila sesuatu jenayah berlaku, mereka hanya menuding jari terhadap sesuatu pihak. Jadi apabila saya itu menyentuh orang ramai, maksud saya ialah bahawa orang ramai ini mereka harus menjadikan ataupun memastikan bahawa kebimbangan mereka ini harus diterjemahkan ini kepada satu tindakan, dan tindakan itu ialah melalui pembabitan mereka ataupun penlibatan mereka dalam pencegahan jenayah. Dan dalam hubungan inilah saya anggap bahawa yang pertama misalnya sebagai orang ramai, sebagai suri rumah, itu sebagai misalnya itu termasuk para pelajar. Mereka sendiri nak mengambil itu masa sikit untuk mempelajari, untuk diberikan peluang mendidik bagaimana mereka boleh mencegah sesuatu jenayah dari itu berlaku. Ini sebenarnya yang tadi saya ada sampaikan di itu dewan tadi, bahawa kita harus itu sedar bahawa jenayah boleh berlaku di mana-mana itu tempat. Apabila ruang itu diberikan dan ruang itu dieksploitasikan oleh pihak si penjenayah. Itu jadi misalnya dalam crime prevention, dalam pencegahan jenayah ini saya anggap bahawa salah satu yang boleh buat ialah bahawa kalau setiap warga yang prihatin ini dapat misalnya meluangkan sikit itu masa untuk misalnya mempelajari ataupun membaca tips-tips yang dikeluarkan baik pun oleh pihak polis ataupun oleh Yayasan Pencegahan Jenayah tentang bagaimana mereka boleh misalnya menjauhi diri itu daripada penjenayah ataupun bagaimana mereka boleh melindungi diri sendiri dan tidak leka terhadap keselamatan. Saya rasa bahawa kalau ini boleh dilaksanakan, kita dapat mengurangkan ruang jenayah untuk jenayah berlaku. Untuk mewujudkan komuniti masyarakat yang mempunyai nilai budaya berkata tidak kepada jenayah dengan menutup peluang dan juga tidak memberi peluang kepada mereka yang mengambil peluang ini penjenayah
untuk melakukan sesuatu. Jika ia sudah dilakukan, komuniti hari ini berbelanja besar untuk CCTV-nya, untuk ataupun menggajikan pengawal dan sebagainya, kereta pula dengan pelbagai safety elemen dan sebagainya, tetapi berlaku juga jenayah. Jadi di situ peranan perlu dimainkan oleh pihak berkuasa juga. Jadi dalam hal ini pihak berkuasa tiada pilihan untuk berinteraksi, untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dengan cara yang berbeza. Dalam persembahan Tan Sri tadi, Tan Sri ada menyebut tentang elemen komunikasi. Saya rasa itu cukup menarik. Bagaimana yang berada di barisan hadapan, kalau buat patrolling tu, membuat ataupun pengawasan tu, jangan hanya patrol, tetapi perlu berhenti dan bercakap, bertanya khabar dengan penduduk. Walaupun tiada berlaku jenayah dan sebagainya. Mungkin dan mereka yang menerima laporan kes-kes jenayah perlu mempunyai bahasa yang pelbagai, bukan hanya bahasa kebangsaan, perlu hebat dalam bahasa Mandarin. Mungkin mengapa tidak, mungkin komuniti ramai orang Cina berbahasa Inggeris, mungkin kawasan itu agak kelas ataupun berada di kalangan mereka yang berada di kelas atasan, mungkin bahasa Inggeris adalah bahasa dominan di situ. Jadi di situ akan menjadikan mereka tiada orang kata pun perbezaan, tiada gap antara pihak berkuasa dan juga orang ramai. Jadi saya nak tanya itu tentang komunikasi. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih anda terus bersama kami, bersama Tan Sri di Lamtai tentang komunikasi, Tan Sri. Jadi kalau pihak berkuasa, pihak komuniti sudah melakukan segala-galanya walaupun agak minimum cara mereka, tetapi mereka sudah memainkan peranan mengikut apa yang mereka mampu dan akhirnya jenayah berlaku juga. Bagaimana Tan Sri melihat? Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat adalah amat penting. Sewaktu pihak polis menjalankan tugas itu harian. Sebagai contoh mengenai unit rondan bermotosikal ini, memang ini dianggap sebagai itu salah satu langkah yang berinovatif lah, supaya sekarang ini anggota polis boleh masuk turun padang cepatnya bergerak pantas dan sebagainya. Pantas boleh masuk ini taman perumahan untuk membuat itu rondaan. Tapi cumalah ada satu yang rasa saya hendak ditambah baikkan, dan itu ialah berkaitan dengan betapa ini perlunya anggota yang terlibat dalam rondaan itu, mereka harus itu meluangkan masa untuk berhenti dan berinteraksi dengan orang ramai. Misalnya ini tanya khabar, orang ramai nak berbual-bual dengan orang ramai, bertanya dengan keadaan keselamatan di sesuatu taman dan sebagainya. Dan saya anggap bahawa ini kemungkinan tidak dapat tidak dapat dilaksanakan oleh kerana anggota ini mereka belum berasa yakin untuk berkomunikasi. Dan ini berarti bahawa mereka harus diberikan latihan tentang bagaimana, misalnya dalam kursus yang disertai oleh mereka, mesti ada satu program ataupun itu modul untuk silibus untuk berinteraksi dengan cara yang terbaik supaya ini boleh membantu, misalnya menimbulkan misalnya soal tentang keyakinan, menjadikan mereka yakin untuk berhadapan dengan masyarakat. Tan Sri, dalam persembahan Tan Sri tadi juga, Tan Sri ada mengatakan, walau apa pun kita berbincang tentang isu pencegahan jenayah, jangan lupa juga isu yang menjadi akar umbi menyebabkan penjenayah berlaku, wujudnya ramai penjenayah, isu tentang sosial, isu tentang pekerjaan, isu tentang dadah dan sebagainya. Dan akhirnya ini akan berkaitan antara satu sama lain, pendekatan holistik, bukan hanya dari sudut pihak berkuasa, tetapi isu masyarakat itu sendiri sebenarnya akan memberi lebih impak bagaimana kita melihat isu pencegahan jenayah. Ya, saya amat itu setuju. Ini kerana sungguh-sungguh pun pihak polis itu sebagai
pihak penguatkuasa undang-undang lah. betul. Mereka diberi tanggungjawab untuk menguatkuasakan ini undang-undang. Bila berlaku sesuatu jenayah, mereka akan menjalankan itu siasatan, mereka akan mengambil tindakan yang itu sewajarnya bila diluluskan oleh pihak ini peguam negara, kes itu dihadapkan ke mahkamah untuk perbicaraan. Memang ini ialah apa yang saya sifatkan sebagai tugas polis itu sebagai badan penguatkuasa undang-undang. Tetapi berkaitan dengan soal jenayah, yang penting juga saya nak menitik beratkan di sini tentang bagaimana kita harus misalnya melihat jenayah itu secara itu holistik, holistik. Dan kita nak tahu itu misalnya apakah punca menimbulkan jenayah di negara kita. Pada pandangan saya ialah bahawa itu salah satu yang amat itu penting, ialah masalah tentang pengangguran dan sebagainya. Di pengangguran, jurang pendapatan, ataupun soal kelembapan ekonomi, ataupun berkaitan dengan penagihan itu dada, ataupun ini keluarga bermasalah, ataupun kemasukan misalnya pendatang itu parti asing, pendatang ini asing, ini tanpa izin. Semua ini saya anggap adalah itu faktor-faktor yang harus diberikan perhatian berat. Jadi saya memanglah nak mencarang sini bahawa ini adalah tanggungjawab pihak kerajaan pada keseluruhannya untuk melihat sejauh mana sebab-sebab ataupun punca-punca yang menimbulkan jenayah itu harus juga ditangani. Itu secara itu efektif. Okey, Tan Sri boleh jelaskan tentang konsep pencegahan jenayah yang tentang bagaimana kita pastinya mempunyai niat untuk menjadikan jenayah sebagai sifar di negara kita. Ya, apa ni hakikat bahawa jenayah berlaku di negara kita setiap hari. Ini bukanlah satu perkara yang itu ganjil, ataupun ini suatu perkara yang luar itu biasa. Memenangkan ini bahawalah di mana-mana negara dalam dunia ini memang tidak ada satu pun yang boleh mengakui bahawa negara itu adalah bebas dari jenayah. Jadi untuk negara Malaysia, kita harus itu mengakui bahawa selagilah misalnya ada faktor-faktor yang menyebabkan jenayah berlaku, ini ada orang-orang tertentu yang berkecenderungan untuk melakukan jenayah. Jadi kita boleh membayangkan bahawa jenayah tetap berlaku di negara kita. Ini kerana seperti mana yang tadi saya ada itu katakan bahawa adalah mustahil untuk menyatakan bahawa kita boleh mencapai satu peringkat di mana negara Malaysia bebas dari jenayah. Tetapi apa yang tak mustahil ialah bahawa pihak ini berkuasa boleh berusaha sedaya upaya dan juga mengambil langkah-langkah yang cukup efektif ke arah untuk menangani jenayah. Tetapi pada akhirnya, pada pandangan saya yang paling itu penting ialah bahawa kita nak menyedarkan masyarakat kita, kita nak membangkitkan kesedaran di kalangan rakyat itu kita bahawa mereka harus menerapkan itu nilai-nilai itu murni, itu mereka itu harus menerima itu hakikat bahawa mereka juga ada peranan dan tanggungjawab untuk menangani jenayah, dan mereka harus juga mempunyai apa yang saya sifatkan sebagai satu budaya anti jenayah. Jadi kita nak memperbudayakan anti jenayah ini di dalam hati sanubari setiap rakyat itu Malaysia, dan kita boleh bersama-samalah dengan pihak berkuasa untuk mengatasi berbagai cabaran yang kita akan hadapi pada masa akan datang.
Kita boleh bincang lagi isu tentang pencegahan jenayah dalam konteks era digital lagi ini, era globalisasi dan sebagainya. Kita boleh kata pun spesifikkan, fokuskan bagaimana pencegahan boleh dilakukan dalam konteks semua pihak, dari sudut komuniti, badan sivil, pihak berkuasa dan juga mereka yang ada kaitan dengan pencegahan dan sebagainya. Terima kasih kepada Tan Sri Lamtai, Naib Pengurusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia atas masa diberikan. Terima kasih kepada Razak School of Government, terima kasih kepada Jabatan Peguam Negara dan juga ITBM atas peluang untuk kita menemuramah para pembahas ataupun pembentang kertas kerja sepanjang konvensyen ini. Kita jumpa lagi dalam edisi yang lain pula. Assalamualaikum.